أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Imam Bilal, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih lagi di bab yang keempat berkaitan dengan adab-adab peraturan belajar dan mengajar, belajar dan mengajar Al-Quran. Di penghujung insyaAllah. Qala Mus'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Soal 53. Masalah atau fasl. Hendaklah pelajar masuk ke tempat atau majlis gurunya dalam keadaan memiliki sifat-sifat sempurna sebagaimana yang kami sebutkan perlu ada pada guru, antara lain dengan bersuci, menggunakan siwak dan menggosok dan mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan. Janganlah dia masuk sebelum minta izin jika gurunya berada di suatu tempat yang perlu minta izin untuk memasukinya. Hendaklah pelajar memberi salam kepada hadirin ketika masuk dan mengkhususkan gurunya dengan penghormatan tertentu. Dia memberi salam kepada gurunya dan kepada mereka ketika dia pergi sebagaimana disebut dalam hadis. Bukankah salam yang pertama itu lebih hak daripada yang kedua? Baik, kita masuk pada pasal yang seterusnya, dia bertajuk adab orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar. Dalam tajuk ni kita dah selesai yang pertama, adab seorang guru. Yang kedua, kita dah masuk adab seorang penuntut ilmu pula. Antara adabnya apa? Dia nak masuk belajar, mestilah dalam keadaan mempunyai sifat-sifat yang sempurna sebagai seorang penuntut ilmu. Itu yang pertama. Dalam artian kata yang lain, dia nak masuk menghadiri pada ilmu itu sebagai seorang talibul ilmi ataupun muridul ilmi. Ini bahasa Arab. Bahasa Melayu, talib, apa maksud talib? Talibun bukan taliban. Talib maknanya tuntut. Masuk hadir dalam benda ilmu itu dalam keadaan nak tuntut, bukan dalam keadaan bangun kosong masa saya tadi saya rehat puas gol di rumah. Ini ada orang buat kajian kan? Faktor orang hadir kuliah maghrib, subuh jagalah orang buat kajian maghrib. Antara faktor orang hadir masjid kuliah maghrib apa? Malah kalau rumah kena beletih. Ni tahu buat kajian. Duduk di rumah kena beletih dengan rumah. Jadi puasa kena beletih bisi anak-anak apa serabut orang lelaki. Dia tahu buat kajian. Maka dia hadirlah di masjid. Sambil-sambil dengan kuliah maghrib atau maghrib isya. Jadi dia nak cari sebab untuk tak duduk dalam rumah. Duduk di rumah tak ada. Jadi bila keluar tu ada sebab. Sebab ke mana ni? Di kuliah. Lepas kuliah tu kan, lepas maisa diminum kopi dulu kawan-kawan. Pukul 10 balik. Balik rumah sampai rumah dan beleping je ada tidur. Ada orang dia begitu. Jadi dia hadir dalam kuliah maghrib, ni ganti 40 tahun dah. Dah ubah-ubah. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam majlis ilmu tanpa persediaan sebagai talibul ilmi. Dalam bahasa Melayu kita panggil murid. Kita disebut murid-murid yang macam sekolah rendah. Duduk ustaz, murid-murid. Murid ni bahasa Arab, muridun. Dalam Arab ada yuridu. Nak
Murid ni nak, maksudnya arada, nak berkehendak. Jadi murid orang yang berkehendak. Jadi kita kena sediakan bekal. Kena sediakan bekal untuk ilmu diri kita. Jadi antaranya dia kena memiliki sifat-sifat sebagai seorang penuntut ilmu yang telah kita bincangkan dulu kata Imam An-Nawawi. Tidak nanti orang tua kata macam curah air dekat daun keladi. Habis kita turun gitu je lah. Tapi masih dapat pahala. Dapat pahala duduk dalam majlis ilmu. Tu daripada duduk tempat-tempat yang tak sepatutnya. Dia kadang-kadang orang boleh kena paksa diri. Orang bagi psikologi pendidikan pula, dia buat kajian pula manusia ni, dia boleh beri penumpuan dalam sesuatu perkara fokus ni ikut umur dia, ikut tahap umur. Kalau budak tu umur 7 tahun tambah dengan 2 minit mana dia boleh bertahan untuk beri tumpuan belajar selama 9 minit je. Kalau orang dia orang pakai psikologi pendidikan, kata Cikgu Romli dia orang pendidikan, tapi itu belajar orang psikologi pendidikan, orang boleh beri tumpuan tu ikut faktor umur dia. Kalau umur dia 20 tahun tambah 2 minit je, jadi dia boleh tahan 22 minit je. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan umur warga kembang lah kan, 60 tahun tambah 2 minit, 62 minit bertahan. Tu pun berbuah kau kadang-kadang tak tahan kau Honor tak lama lain jadi tengok tak dia beri gitu kau. Tapi dia sebut fokus orang ni, orang buat kajian kan, psikologi pendidikan, dia berdasarkan tahap umur. Jadi tempoh-tempoh ni dia kena menyediakan diri dia. Ini syarat pertama. Tidak nanti kita belajar tak semua tu lah bagi tak bersedia, tidak menyediakan bekal sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu. Bahkan dia kenapa antaranya dia suruh bersiwak. Siwak ni bersih mulut lah, masuk gigi lah kita sebut siwak ni bahasa Arab sugi kita bahasa sugi, saya tahu bahasa mana sugi ni. Bersugi ni asal kalimah bahasa mana? Bahasa mudah kita siwak, bahasa Arab gosok gigi lah, itu siwak. Betul kalau dalam kitab-kitab fiqh dia tak sebut hanya semata-mata dengan batang kayu sugi tu. Kita tak kalau sugi satu lah, kalian dah sugi tak? Siwak ni dengan apa-apa yang kesat. Waktu tu dulu pakai garam, arang, tu benda kesat yang boleh mengeluarkan kekuningan pada gigi kita. Itu siwak lah tu. Habis tak ada kata ulama boleh guna bucu kain kita. Bucu kain kita. Jadi nak tengok juga lah cara nak gosok mulut tu, guna kain kita ni guna. Jangan main pegang lata lepas pekah habis. Tak, dia ada cara dia. Antara dia dari belakang kain. Ulama cakap tu gitu. Itu dipanggil siwak. Siwak yang untuk membersihkan mulut kita dengan menggunakan kain kesat. Boleh tak Ustaz? Kita siwak dengan jari. Ada orang buat gitu? Dah boleh. Sebab jari kita tak kesat. Orang itu lupa dia buang arang, pegang arang, dia cari arang, dia cari garam, dia kesat. Itu masuk bersiwak. Mengosongkan hati dari hal-hal yang menyebabkan. Itu payah kita. Zaman kita ni terlalu bersibuk. Dah maklumat terlalu banyak. Zaman dulu maklumat tak sebanyak zaman sekarang. Maklumat bukan ilmu, maklumat. Zaman kita ni terlalu banyak maklumat. Buka dia telefon, macam-macam tu maklumat kita dapat. Hari ni semua orang nak bercakap tentang bab mahkamah syariah. Macam-macam ni semua orang nak cakap. Baru maklumat ada. Tetapi ilmu tak ada. Terlalu banyak maklumat masuk input kepada kita. Maklumat tadi jadi hak tak tertib pun tak faham pun nak cakap juga. Tak tahu tentang hal pendetilan, bab hal maksud sesuatu, bab hal agama. Orang nak bincang bab aurat. Ni orang bincang kan tudung kepala ni aurat akan sebab bukan dia semua. Dia hanya faham secara literal, secara terjemahan maksud. Dia tidak memahami kehendak syarak. Jadi hari ini zaman ini sangat mencabar. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah sebut ni tahun akhir 90-an kemudian meninggal dunia. Dia sebut kata-kata dia masyhur. Dia kata zaman tu internet mula baru start. Tahun 90-an kan baru ada mula internet. Dia kata zaman kita ni zaman paling mudah untuk mencapai ilmu.
Imam Bukhari nak mulakan hadis merantau satu tempat satu tempat. Berapa puluh tahun, berapa belas tahun dia nak himpun hadis, nak buat kitab Sahih Bukhari. Kita nak type hadis, saya ni lagi kitab hadis ada kat Arab. Tapi kalau nak cari hadis tak kau kitab lah, kau telefon, kau komputer, tak je lapar hadis keluar lalu. Jujur Quran dulu kat Quran tu beli ni buku Mu'jam Firis Al-Quran nanti. Mu'jam Firis Al-Quran. Jadi Mu'jam Firis Al-Quran ni ada ulama dia buat, dia tulis setiap kepada ayat Quran kita cari lafaz apa sebut tu, cari perkataan tu, dia akan keluarkan semua ayat Quran berkaitan dengan perkataan tu. Dulu tebal. Kita nak mengajar orang nak cari ayat bukan kita hafal semua ingat. Kita bukan dia pun hafal Quran. Walaupun jadi mudim tapi tak habis Quran kita ni. Kita bukan hafal Quran. Jadi nak tengok ni kena buka Mu'jam Firis Al-Quran. Zaman ni tuan-tuan nak cari ayat Quran cukup mudah. Ambil aplikasi ayat Quran atau Google dia. Tak payah ayat Quran, lafaz ayat Quran ada tak ingat. Nak cari ayat tu surah mana, ayat apa, tak sikit dia keluar. Berapa ayat tuan-tuan nak kata nak cari ayat apa? Apa nama ni, nak cari perkataan alimun hakim. Tuan-tuan tak ya? Keluar semua ayat Quran yang berkait dengan ada alimun hakim. Azimun keluar ke? Basyiril mu'minin tak ya sikit dia keluar ke? Canggih nama ni, cukup mudah. Syekh Muhammad Syarab ni kata zaman tu baru ledakan internet. Tak ada lagi telefon gini. Telefon dulu telefon apa nama ni, hak-hak bukan usaha. Apa ni ayat ada apa? Kena bawa dengan area ada masa tu. Canggih lah masa tu. Tapi komputer dan internet, kata Syekh Muhammad Syarab ni cukup mudah nak dapat ilmu. Tetapi makin kurang orang berilmu. Patut mudah ilmu, majulah orang ni jauh. Sepatutnya CP-nya macam tu lah, tapi tak berlaku begitu. Tak berlaku begitu. Jadi mudah. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita hari ni pergi menuntut ilmu, kita banyak hati kita nak pergi ilmu, sibuk dengan benda lain. Siapa yang jadi cikgu zaman ni tak sama cabaran dengan cikgu zaman dulu. Kita zaman dulu habis kuat budak-budak bising, budak-budak ni pen. Ada main pusing pen. Zaman kita tu saya belajar tu, masa tu tengah gila tu main pusing pen kat jari. Cikgu kalau nak backhand tu, kita jenis yang suka tak mau ni. Apa pun nak pegang benda-benda. Duk pusing pen, cikgu dah boleh bang. Kena katuk dah tangan tangan. Baguslah cikgu cakap dengan kita. Dah. Ketok kita pen. Dia cakap, dia kata pen ni cakap ada bukan untuk main. Gangguan dia guru ni, dia tak boleh. Dia tuan-tuan tengok guru tengok semua orang. Sebab tu setengah ulama kata larang, tak boleh. Masa kita belajar ilmu jangan bisik dengan kawan kita, tak boleh. Sebab dia kata ganggu. Tengok orang mengajar, orang mengajar dia tak tuan-tuan. Tak saya tentang mana kerja ni, cuma mengajar. Dia nak mengajar dia kena bagi idea, kena masuk. Tidak ke dalam 3 minit sudah nak mengajar dah, belajar baca je lah. Tak boleh, bukan senang. Dia nak mari tumpuan tu. Bukan semua orang ada kemampuan, malangkah kehebatan. Dia boleh mengajar dalam keadaan aku pasal sana pun bukan semua orang ada kemampuan macam tu. Tu zaman kita tahun 80-an 90-an mau duk pegang pen, ada kuat cakap, ada kuat duk buka kertas bagi kawan. Itu lah. Zaman ni telefon bawa ni kuliah. Orang mengajar universiti lagi lah macam apa. Kadang-kadang kita datang hak yang dokumen telefon tu dia cari search hak yang kita mengajar, tak ada WhatsApp orang lain. Cabaran. Sebab apa? Sebab dia tidak mengosongkan hati dia untuk semata-mata untuk ilmu. Cabaran sekarang ni tuan-tuan, cuba tanya orang dulu. Ijazah 4 tahun, daripada first year, second year sampai tahun keempat. Dulu kan. Sekarang kita tanya diploma ijazah 3 tahun setengah kan. Diploma 2 tahun 6 bulan. Saya ingat zaman saya belajar di Al-Azhar, masa tu berlaku demonstrasi pelajar sah. Kita ada demonstrasi apa? Demonstrasi pelajar-pelajar yang jadi komited ni membantah pentadbiran Al-Azhar apabila Al-Azhar cuba memendekkan tempoh pembelajaran sebab nak ikut semasa universiti lain.
Universiti yang lain, Universiti Aisyah, Universiti Kahirah, ijazah boleh buat 3 tahun. Ijazah 3 tahun setengah. Al-Azhar ijazah 4 tahun. 4 tahun atas kata hak banyaknya 5 tahun, 6 tahun dah. Ada sakut pasal pelajar tak lagi kan. Saya suruh kita ada kawan-kawan 10 tahun, 12 tahun. Bukan dia tak bantah tuan. Tapi tak tahu nak kata kan, hanya orang yang pernah pergi ke situ dia tahu kan. Kita tanya kawan-kawan kita orang lain baik-baik, kadang-kadang bukannya dia habis tempoh 4 tahun dia mengajar tahu. Tapi dia orang lain sistem situ. Tapi ada sebagian pentadbir Al-Azhar ketika itu cuba nak memendekkan sebab nak suruh sama dengan Universiti Kahirah, Universiti Aisyah, beberapa universiti yang lain. Kita dalam kuliah ni, dia kelebihan Al-Azhar suka tuan-tuan. Walaupun di Mesir zaman saya belajar itu sistem darurat lagi jalan. Maknanya tak boleh kupu ngajar gini, kupu amal-amal ngajar, cakap kursi, esok malangkan terangkan pesara-pesara kita ni tak boleh zaman tu. Tapi bila dalam bilik kuliah, dalam bilik kuliah universiti, cakap lah. Kita punya Dr. Syekh kita nak cakap, beri idea ni, beri lah. Kita tengok seorang guru kita, dia sebut, dia kata, kamu tahu tak, dia kata, zaman aku belajar dulu, dia cerita zaman dia belajar, ijazah 5 tahun ijazah, bukan 4 tahun. Ijazah 5 tahun ijazah. Zaman kamu 4 tahun. Jadi doktor pesyarat semua kita pergi demo. Lahir batas tak ya. Pesyarat hebat tu. Kamu bayangkan dari 4 tahun nak buang jadi 3 tahun atau 3 tahun setengah. Lalu dia buat bandingan. Kita ingat dia sebut zaman kamu, zaman aku dulu, dia kata kalau belajar nahwu sorab, nahwu kami habis syarah Ashmuni. Ashmuni ni tinggi tu kan. Zaman kita ni tak lagi hak tu. Baru sikit 5 tahun untuk nak habis sistem pembelajaran syarah Ashmuni meski nahwu. Dia bilang selesai. Kalau kita fiqh sebut, kami zaman kami kita fiqh, kita belajar sampai Minhaj Talibin, syarah Minhaj Talibin Imam Nawawi. Zaman dia besar lagi. Jadi dia kata disebut kita ni, dan kamu bayangkan kalau kamu nak ambil ijazah 3 tahun, apa kamu nak dapat? Ini betul kita. Dia bilang kita ada usul apa yang kita belajar, usul fiqh zaman dia belajar. Tak sama. Sebab apa? Sebab mereka ni belajar sungguh-sungguh. Sebab tu dia alim. Imam Syekh Abdul Syarawi kata, zaman ledakan ilmu, zaman ledakan terjemah maklumat banyak, ilmu tak bisa dapat. Tempoh yang singkat. Sebab tu Al-Azhar lepas ni tahan 4 tahun. Dia tak kira pendek. Walaupun setengah-setengah universiti Islam banyak lah, ada sem pendek lah apa lah. Sebab ada sebagian ulama dia tahan. Ada, tapi dia tak tahu lah, kita pun tak tahu. Tapi setakat ni 4 tahun lagi lah. Walaupun ada apa ni suruh pendek. Orang kalau dia keluar cepat, keluar pendek. Kita tanya kawan-kawan kita yang belajar yang mengajar di universiti. Betul tak bagus tak? Ada syllabus dia, ada MQA dia, ada mesti objektif capai. Tapi sejauh mana penguasaan saja? Tak. Dari sudut capai nilai, jumlah kredit apa, baik kan? Sistematik. Zaman kita dulu rancangan apa ni pengajaran ni tulis detail lah saja. Lebih tak. Jadi pesyarah disebutkan dengan teknikal. Banyak tu. Tapi kita tak komen bagus ke tak bagus. Tapi kita nak pastikan ilmu tu dia dapat capai dengan baik. Baik benar besar. Jangan sibukkan dengan benda-benda hati kita tepat atau level dengan benda yang lain. Hari ni kita tanya kawan-kawan yang di universiti mengajar, antara cara suruh cepat, pendek pembelajaran ni mana teman? Dia banyak buat assignment. Assignment bagus bukan tak bagus kan? Maknanya pelajar tajuk ni tak ada mengajar dah. Waktu pendek, mengajar sekejap je. Jadi kena buat apa? Kalau buat assignment, buku ni dia ajar kita cara kajian bagus. Tapi nak apa dia kena ilmu alat dulu. Kena basic. Orang panggil apa, sumber asas. Kalau tuan-tuan nak buat roti canang, kena ada tepung gandum, kena ada pelantar, nak margarin, kena ada garam. Benda tu kena cukup lah.
Tapi hari ini banyak benda tak ada, teori je lah. Itu kena diperbaiki secara pendidikan. Tapi nak sebut menyebutkan ni tema Nawawi besar. Sebab tu kadang-kadang walaupun sedikit, tapi kalau kita menyediakan diri kita akan dapat ilmu walaupun sedikit. Kemudian mana disebut lagi, nak masuk minta izin dan sebagainya, itu adab-adab lah. Adab-adab yang disebut ketika mana kita menghadiri ilmu yang ditekankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Padahal kalau nak kira bab beri salam ni bukannya isi pengajaran silibus apa, tapi adab ini dipanggil penyempurna untuk kita mendapat ilmu. Penyempurna isi ilmu yang isi kitab lah. Tapi ada di mana disebut dilang satu persatu. Supaya apa? Supaya kita akan dapat isi ilmu itu dengan sempurna. Sebab yang berilmu ni bukan guru kita tuan. Yang dapat ilmu ni bukan kita, Allah. Yang beri faham ni siapa? Allah. Jadi itu dia punya adab-adab dia yang Imam Nawawi sebut dalam hal ini. Atau dia juga disebut tentang beri salam. Kita bila masalah ini beritahu beri salam untuk orang umum, yang kedua beri salam khusus untuk guru kita sebagai adab. Macam kita pergi kubur, kita nak ziarah kubur mak kita, masuk dalam perkuburan, kita beri salam kepada semua ahli kubur. Bila sampai kubur mak kita, beri salam pula dia. Itu adab dia, khusus untuk orang yang kita nak ziarah tadi. Jangan dia melangkahi bahu orang lain. Tapi kita nak langkah ni, kita luar tempat ni, tak berlaku lah langkah ni. Kuliah Azhar tu orang nak main langkah kan. Kita ni dapat melangkah tak ada tapi kalau alim lama dulu kita dengar Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi apa tu mengajar ribu orang speaker ada. Tapi kita dengar ulama belum mengajar ribuan orang pula, macam mana lah. So, hebat kan ulama dulu. Tetapi hendaklah dia duduk di mana tempat majlis berakhir, kecuali jika guru mengizinkan baginya untuk maju, atau dia ketahui dari keadaan mereka bahawa mereka lebih menyukai hal itu. Jadi kalau memang suruh bergerak penuh tempat, tak apa lah. Sebab dia akan mengganggu suasana pembelajaran. Janganlah dia menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya jika orang lain mengutamakannya. Jangan diterima sesuai dengan sikap Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kecuali jika dengan mengikutinya terdapat maslahat bagi orang-orang yang hadir atau guru menyuruhnya berbuat demikian. Janganlah dia duduk di tengah halaqah yang ilmu, kecuali jika ada keperluan. Janganlah duduk di antara dua kawan tanpa izin keduanya, tetapi jika keduanya melapangkan tempat untuknya, dia pun boleh duduk merapatkan dirinya. Ini semua adab-adab. Adab dalam kita nak menuntut ilmu. Kenapa? Al-ilmu nurun, ilmu tu cahaya. Ilmu tu cahaya. Jadi kena jaga adab-adab dia. Macam makan tuan-tuan. Kita makan ni, tuan-tuan makan tangan kanan dengan tangan kiri, makanan masuklah ke dalam mulut. Tapi Nabi suruh makan dengan apa? Tangan kanan. Itu adab. Jangan kita duduk tafsirkan makan ni hanya semata-mata ambil makanan, bubuh dalam mulut, masuk perut, kenyang. Ini adab. Nak makan, Nabi ajar, bila nak makan, ambil dengan tangan kanan. Ambil makanan yang di hadapan kamu dulu. Baca bismillah. Semua tu tuan-tuan, kenyang tak? Tak kenyang. Baca bismillah maka kenyang kan? Kalau baca bismillah kenyang, tak payah kita cari makanan lah. Tak. Tetapi itu semua adab untuk makan. Makan dia ada adab dia. Maka menuntut ilmu lagi ya. Itu lebih utama. Maka di sini disebut jangan kita duduk mari bolong orang. Bila masa itu tengah celah-celah tak izin dan duduk. Itu adab dia yang diajar kepada. Tapi beradab ni orang Melayu masya-Allah tabarakallah. Orang Melayu hebat. Orang Melayu dia tidak sekasar orang Arab. Kita dapat pergi Mekah boleh tahu kan, melangkah terus sujud dia langkah dia tak kira tak. Tapi orang Melayu tak. Orang Melayu tak cukup beradab. Minta izin, duit sikit, tak tolong. Kita berjalan tunduk tu. Orang Arab ada jalan tunduk kita. Ada ke? Orang Melayu boleh. Jalan tu dia hormat ni masya-Allah. Beradab orang Melayu nombor satu. Orang Melayu hebat. Kita ada ciri-ciri apa yang disebut oleh Imam Nawawi, oleh Rasulullah tentang adab-adab dalam menuntut ilmu.
Masalah faslun, hendaklah dia menunjukkan adab terhadap kawan-kawannya dan orang-orang yang menghadiri majlis guru itu. Hal itu merupakan sikap sopan terhadap guru dan pemeliharaan terhadap majlisnya. Dia duduk di hadapan guru dengan cara duduk sebagai seorang pelajar, bukan cara duduknya guru. Jadi kita pelajar duduk cara pelajar, guru dia duduk cara guru. Jadi itu keadaan. Saya ingat Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti satu ketika dia hadir satu majlis ilmu oleh Said Al-Jufri katanya di Dimash. Dia orang alim Dr. Sa'id ya. Dia masuk kebetulan orang boleh tengok dia masuk ke nak ambil kursi lah apa begini. Dah aku dah bawa. Padahal dia orang alim. Barangkali dia itu saya orang itu kenal dia tak minta kisah. Cuma tak kenal orang alim. Dan yang orang mengajar dia itu muda pada dia. Tapi tak dia bawa aku di sini. Subhanallah. Mana pun dia faham. Dia faham. Dan pernah satu ketika dulu di zaman Khalifah mana nak minta suruh orang alim ni Imam Malik zaman tu Harun Ar-Rasyid panggil Imam Malik suruh pergi ke Baghdad untuk mengajar, buat balik ilmu untuk dia. Imam Malik kata apa? Ilmu bukan didatangi, kamu kena datang ambil ilmu. Oh hebat. Kita berani nak jawab gitu. Tak berani. Tapi Imam Malik dia rekod dia. Sampai Rasyid pergi musim haji, sampai ke Madinah, beritahu, aku ada sini nak ambil ilmu. Imam Malik kata, nak mari sini, mari nak hidup lagi. Orang kata Khalifah nak mari ngaji, nak menghadiri majlis ilmu Imam Malik. Saya ikat, dia panjang cerita dia. Lalu orang pun Khalifah nak mari tu kan. Kalau kita tak ada Khalifah ke nak menteri besar ke nak mari, raja nak mari, kita akan sediakan satu sudut usulan untuk orang besar kan, kita panggil. Kita jangan kata Perdana Menteri, bila aku datuk pun, datuk kita suruh dia dah. Imam Malik bila orang sediakan satu kursi, dia guru dia kursi dia, orang sediakan kursi untuk Khalifah. Khalifah sampai duduk dalam kursi, Imam Malik tak mula pula, kecil pun. Hebat kau orang alim dulu, dia tak mula. Orang nanya, Imam Malik buat apa tak mula, tak boleh. Dia kata menuntut ilmu dia dah ada. Kalau nak suruh aku mula, Khalifah kena duduk. Dia tak boleh. Pelajar nak duduk macam guru kau. Pelajar nak duduk macam guru kau, dia tak boleh. Ni mana bisa? Jangan duduk cara seorang guru, seorang pelajar, tak boleh. Pelajar cara pelajar. Jadi Khalifah orang sering tak ada. Semua halih mereka duduk macam mana? Barulah Imam Malik mulakan kuliah. Oh, ni hebat. Munasabah ilmu dulu, ilmu yang cukup hebat kan apa? Dipenuhi dengan adab-adab untuk ilmu. Padahal nak kira mula je lah, tak masalah lah kan. Imam Malik tak mula. Ni hebat Imam Malik. Janganlah dia menguatkan suaranya tanpa keperluan. Jangan tertawa, jangan banyak cakap tanpa keperluan, jangan bermain-main dengan tangannya. Ini mana disebut. Ataupun yang lain, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa keperluan, tapi menghadap kepada guru dan mendengar setiap perkataannya. Ini adab yang cukup ketat yang diberikan oleh Imam Nawawi nak jadi adab seorang penuntut ilmu. Sebab dia martabat pelajar ilmu itu ada pun aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Jadilah kamu orang alim atau seorang penuntut ilmu ataupun orang mendengar ilmu. Dia letak martabat ni. Tapi nak dapat martabat penuntut ilmu, dia ada dia. Imam Nawawi besar, jangan main jari, main tangan. Kita dulu kan satu awal petik jari, pernah tasyabbuh, syabakah ni kadang-kadang. Ni antara je benda yang makruh. Jangan kata main telefon sama dah ni dah bagi dah tasyabbuh. Duduk gini kan. Ini pergi main jari, main perempuan lagi ya. Kadang-kadang jadi buat sebeh
kita ni ngaji ke zikir? Ada orang di bahasa Jalbat, khotib tu khutbah ni pegang buah spek tu zikir. Oh, kita nampak mata kasar kita macam bar je. Oh, bagus tengok zikir. Zikir apa? Kata diam kat orang pun jadi dah mengganggu, dah dikesia-sia. Bila khatab al-khatib, bila khatib berkhutbah, dengar dan diam, bukan suruh spek. Oh, itu dah bukan spek kat kosong, kalau kita rasa dalam hebat. Padahal tak boleh. Tugas kita ialah mendengar khutbah. Hatta kalau khutbah khatib tu suara perlahan, kita tak dengar. Tak boleh juga dengar benda lain. Apa begitu sekali adab dia. Jadi mana yang sebut tentang hal ni? Nak ketawa lagi lah. Kecuali ketawa tu yang guru dia berkelakar, tak buat. Dia bersama mana ketawa? Mana tak boleh. Jangan kata ketawa. Jangan kata apa ni, nak bercakap tanpa keperluan, nak main hari. Yang mana dia kata nak toleh kan lagi. Kita pernah belajar dengan guru yang syadid. Tak beri boleh tak toleh kali. Kita lah jenis tubuh besar ni kubuh ni. Lenguh. Sebab kaki. Nampak ke mana kita ni? Duduk sela kat dah apa baik tengah jalan sebab air. Ngaji dulu kat 2 jam ada kita. Nak pusing tu dah boleh tu kita. Oh, kita kata lala tak depan ke belakang. Mula-mula nak berkat depan ni. Tu ni. Dah boleh tak tahan kita. Lenguh lah nak pusing. Cuba dia Nawawi kata, nak toleh kanan kiri pun tanpa keperluan. Kalau keperluan tak apa. Tanpa keperluan. Bapa tu lagi. Oh, lenguh style. Ada. Begitu sekali ada. Dalam penuntut ilmu. Tetapi mengadap kepada guru, mendengar setiap kataan. Guru kita ni lah tuan-tuan, bukan semua sama. Ada suara kuat. Saya pernah belajar dengan seorang guru, Syekh Abdul Hadi Al-Ujaini. Dia bukan mufti zaman dulu. Dia dilari ke Mesir. Suara belajar kata Sahih Bukhari. Dia putih. Orang tua, umur 80-an dekat 90-an saya ingat. Dan saya sempat zaman kita dia meninggal dunia. Meninggal dia bersuara. Meninggal dalam suara. Tahu meninggal ni, kalau anak kita ada kitab kat rumah dia, apa tak menyebut. Tak jawab. Tengok tuan kamu ada. Rasa panggil polis, masuk meninggal dalam suara. Syabah dia dalam jari. Wah. Kita nak boleh dengar dia tu. Allah, dah putih mana? Imam Nawawi kata apa? Kena mendengar setiap perkataan guru. Memang orang kata kalau siapa-siapa masuk kursus guru, nak jadi guru kena suara kuat. Tapi bukan semua guru kita kuat kita suara dia. Dia orang alim. Hebat. Sahih Bukhari batin dia pada juga. Kita ni pun ada cari membuat hadiah kena ni. Dia tak. Masya Allah. Tapi dah boleh dengar dia cakap ni. Dia pula bahasa logat Yaman sikit. Dia lesen sikit cakap. Kita duduk Mesir, dia orang Mesir. Di pasal lain sikit. Dia punya lahjah tu. Nak boleh kena tangkap dia sebut. Saya ingat hak kita ngaji tu berapa kata-kataan yang dia tangkap. Tapi ada benda hak dia sebut sampai hari tak. Walaupun banyak yang disebut kita tak faham, tak nangkap. Sebab tak putih sangat. Tapi hak dia sebut tu hak tu bukan sampai ni. Kita boleh ingat hak dia sebut, dia pesan. Dia pesan bab isi baca dan sebagainya. Ni Imam Nawawi sebut kena menghadap macam seumpama Jibril datang beri hadis dan iman, Islam dan ihsan dekat Nabi. Kata ulama itu Jibril mengajar adab muslim. Setiap perkataannya faslul masalah perkara lain yang perlu diperhatikan, tidak belajar dengan guru dalam keadaan hati guru sedang sibuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله